Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, khasnya juzuk Tabarak, iaitulah juzuk yang ke-29. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Mulk, iaitulah surah yang ke-67 dalam Al-Quran. So pada hari ini insyaAllah kita sambung surah berikutnya, iaitulah suratu Al-Qalam, surah yang ke-68 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam suratu Al-Qalam ni, maka terlebih dahulu kita bahas sedikit berkenaan muqaddimah suratu Al-Qalam. Surah Al-Qalam ni disebut nama dia dengan dua. Yang pertama disebut sebagai suratu Al-Qalam kerana Allah Ta'ala memang berfirman pada ayat yang pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi dekat situ Allah Ta'ala bersumpah demi pena, ya. Ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah Nun wal Qalam, ya. Jadi ada menyebut surah Al-Qalam sahaja dan ada ulama menyebut surah ini dengan surah Nun wal Qalam, ya. Itu ada dua nama tentang surah ini. Kemudian surah Al-Qalam ni ia merupakan surah Makkiyah. Artinya diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam semasa baginda masih lagi berada di kota Mekah. Malah menurut Jabir bin Zaid, ni adalah surah yang cukup awal diturunkan kepada baginda alaihi salatu wasalam, sehingga kan menurut satu pendapat surah Al-Qalam ni ialah surah kedua diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selepas diturunkan suratu Al-Alaq. Jadi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu 5 ayat pertama daripada suratu Al-Alaq ataupun surah Iqra, kemudian berlaku zaman fatrah, ya. Zaman fatrah ni zaman di mana terhenti sekejap wahyu, Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu. Maka selepas zaman fatrah tersebut, Allah Ta'ala pun menurunkan suratu Al-Qalam ni kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga kan Jabir bin Abdullah berpendapat bahawa suratu Al-Qalam ni adalah surah yang kedua diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, suratu Al-Qalam ni mempunyai sebanyak 52 ayat sebagaimana kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Daripada 52 ayat ini, perbahasan yang dibincangkan dalam suratu Al-Qalam ni boleh kita bahagikan kepada 3 bahagian yang sebenarnya ketiga-tiga ini saling berkait rapat. Pada awal-awal surah ni Allah Ta'ala berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti Allah Ta'ala ada menjelaskan kepada kita tentang kisah pemilik kebun, yang mana itu sebenarnya satu bandingan yang Allah Ta'ala buat bagaimana gambaran orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti pada hujung surah ini Allah Ta'ala membicarakan tentang gambaran hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu dan bagaimana huru-hara yang berlaku pada ketika itu. Secara amnya ketiga poin inilah yang dibicarakan dalam surah Al-Qalam, yang mana satu dengan yang lain saling berkait rapat. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Sadaqallahul Azim. Okay, saya baca sampai ayat 7 saja dulu. Baik. Surah ni diawali Allah Ta'ala dengan huruful muqatta'ah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang bermaksud nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Jadi surah ni diawali Allah Ta'ala dengan nun. Nun ini bahagian daripada huruful muqatta'ah, iaitulah huruf yang dibaca secara terputus-putus, ya, yang banyak kita temui pada awal-awal surah. Sebagaimana pernah saya sampaikan, dalam Al-Quran lebih daripada 20 surah diawali Allah Ta'ala dengan huruful muqatta'ah. Ada bentuknya ya satu huruf seperti nun, ada yang 2 huruf ya seperti hamim, ada yang 3 huruf seperti alif lam mim, ada yang 4 huruf seperti alif lam mim ra, dan ada yang 5 huruf seperti kaf ha ya ain sad yang terdapat dalam surah Maryam, ya. Nun harfun min al-hurufil muqatta'ah dzukira litanbihi ala i'jazil Quran, ya. Disebutkan Allah Ta'ala huruful muqatta'ah ni pada awal-awal surah seperti nun, ya, ia untuk menjadi satu peringatan tentang kemu'jizatan Al-Quran, bahawa Al-Quran ni ialah kitab yang sangat agung yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun, ya. Baik, saya dah pernah bahaskan tentang huruful muqatta'ah ni, so saya tak nak panjangkan lagi penjelasan tentang nun, apa hikmah Allah Ta'ala turunkan huruful muqatta'ah macam ni, ya, dan apa pula maknanya, ya. Nun ini makna yang paling selamat, paling banyak disebut para ulama. Allahu a'lamu bi muradih. Allah Ta'ala sahaja yang lebih tahu tentang maknanya. Walaupun nanti akan ada pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan apa makna nun. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahawa nun pada awal surah ni adalah nama ikan yang memakan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya. Ada pendapat-pendapat itu, namun pendapat yang paling selamat insya-Allah, Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang lebih tahu apa makna daripada huruf nun ini, ya. Ilmu kita tak sampai situ. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman wal qalami wa ma yasturun, ya. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi pena dan apa yang mereka tulis menggunakan pena tersebut. Sesurah ini selain diawali Allah Ta'ala dengan huruful muqatta'ah tadi, iaitu nun, surah ini juga diawali Allah Ta'ala dengan sumpah. Ini merupakan ciri khas daripada surah-surah Makkiyah. Dan dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi pena dan apa yang mereka tuliskan menggunakan pena tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan suatu perkara, biasanya kerana ada perkara penting yang hendak Allah Ta'ala sampaikan. Di sisi lain, apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk tertentu, maka para ulama kita mengatakan itu menunjukkan bahawa ada kemuliaan pada makhluk tersebut.
Dekat sini Allah Ta'ala bersumpah dengan al-qalam, iaitulah dengan pen ataupun dengan pena. Pena ni ialah satu nikmat yang amat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi pena bukanlah idea yang datang daripada manusia, tetapi ia adalah satu nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq, ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala yang mengajarkan dengan al-qalam, dengan pena, ya. Jadi pena ni ialah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apabila kita memperhatikan pena ni, maka sangat banyak manfaat dia, ya. Al-Imam Imam Ali As-Sabuni mengatakan, ataupun Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi pena dekat sini, alladhi yaktubun nasu bihi al-ulum wal ma'arif, yang mana orang menulis dengan pena itu pengetahuan-pengetahuan. Fa innal qalama akhul lisan wa ni'matun minar rahman ala ibadih. Kerana pena adalah saudara kepada lisan. Kenapa dikatakan ia saudara kepada lisan? Kerana pena yang kita gunakan untuk menulis itu berfungsi lebih kurang sama dengan lisan, ya. Ia mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita ataupun dalam fikiran kita, cuma kita buat dalam bentuk tulisan. Begitu juga dengan lisan. Lisan juga ia berguna untuk menuturkan, untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan fikiran kita. Tulisan juga macam tu. Tulisan sebenarnya adalah ungkapan perasaan yang ada dalam hati ataupun fikiran kita. Maka dikatakan sebagai akhul lisan, ia adalah saudara lisan. Wa ni'matun minar rahman, dan ia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ia adalah satu nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba bayangkan betapa besar nikmat pena yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pena kerana pena ini mempunyai kemuliaan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-qalamu min a'zami ni'amihi ala ibadih. Pena adalah salah satu nikmat Allah yang sangat agung kepada hamba-hambanya. Kenapa begitu? Idh bihi takhludul ulum. Kerana dengan adanya pena, ilmu terjaga, ilmu terpelihara. Cuba kita bayangkan, sekiranya Allah Ta'ala tidak kurniakan nikmat pena dan ajarkan bagaimana menggunakan pena, maka kita tak akan kenal ilmu pengetahuan pada hari ini. Al-Quran sahaja sampai kepada kita kerana ada pena. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita kerana ada pena. Kitab-kitab para ulama-ulama kita terdahulu sampai kepada kita kerana ada pena. Andai kata Allah Ta'ala tidak kurniakan nikmat pena dan ajarkan menggunakan pena tersebut, maka kita tidak akan berjumpa dengan Al-Quran, tidak akan berjumpa dengan hadis dan kitab-kitab para ulama yang kita jadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Wa tathbutul huquq. Dengan adanya pena itu sabit kebenaran. Sekarang ni kita kalau nak mengetahui kebenaran, mana yang betul, mana yang salah, merujuk kepada mana? Merujuk kepada kitab-kitab, merujuk kepada tulisan-tulisan yang ada yang dihasilkan oleh pena tadi. Ya. Wa tu'allimul wasaya.
dan kita dapat nasihat-nasihat, ya, kita dapat nasihat-nasihat daripada ulama-ulama terdahulu dengan adanya tulisan, dengan adanya pena. Wa tahfazu syahadat, dan terjaga persaksian-persaksian kerana dituliskan. Ya, maka Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, misalnya berlaku hutang piutang, ada saksi segala macam, Allah Ta'ala perintahkan tulis. Tulis dengan apa? Tulis dengan pena, ya. Maka walaulal kitabah lanqata'at akhbaru ba'dil azminati an ba'd. Andai kata tidak ada pena yang Allah kurniakan untuk kita gunakan menulis, maka sudah tentu terputus sebahagian khabar-khabar dari sebahagian, ya. Akan rosak agama ini, akan hilang petunjuk-petunjuk, akan hilang nasihat-nasihat, ya. Tidak ada lagi rujukan dalam menentukan kebenaran. Maka al-qalam, pena yang Allah Ta'ala kurniakan, ia adalah satu nikmat yang amat besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. So, oleh kerana itu, melalui ayat ni kita perlu manfaatkan pena itu untuk menuliskan perkara-perkara yang baik. Dan Masya Allah, itu satu amal jariah yang amat berharga, ya. Satu amal jariah yang amat berharga. Maka menulis adalah satu ibadah yang besar. Satu ibadah yang besar. Cuba kita bayangkan ulama-ulama zaman dahulu. Katakanlah seperti Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lain-lain sebagainya. Yang mana mereka menulis, dan hari ini kita masih membaca karya-karya mereka. Bayangkan betapa banyak pahala yang mereka dapatkan dengan sebab mereka menulis. Tulisan mereka dibaca orang, diamalkan orang, dijadikan rujukan. Maka setiap saat hari ini, ya, setiap saat mereka mendapat pahala. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amal ibadat dia melainkan 3 perkara sahaja. Salah satu daripada 3 ni ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmu yang diambil manfaat dengannya, kalau berceramah, kalau mengajar, itu hanya dapat kita lakukan semasa hidup kita. Tetapi kalau kita menulis, kita dapat mengajar orang hatta kita telah pun meninggal. Bukan satu generasi, bahkan beberapa generasi yang akan datang. Bahkan boleh jadi sampai ke hari kiamat, insya-Allah. Cuba kita bayangkan, agaknya kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab Imam Syafi'i akan dirujuk orang tak sampai hari kiamat? Saya percaya orang akan rujuk sampai ke hari kiamat. Dan bayangkan, selama itulah mengalir terus pahala kepada mereka. Andai kata mereka tidak menulis, hanya mengajar di kelas-kelas mereka, maka ketika mereka wafat, maka sudah berhenti dah. Tetapi kerana mereka menulis, dan mereka tahu betapa pentingnya menulis, maka mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Cuba kita bayangkan zaman dulu, ya, zaman dulu nak menulis tu bukan mudah, susah. Tak ada kecanggihan macam kita sekarang. Tetapi ulama-ulama zaman dulu masih bersungguh-sungguh menulis. Kenapa? Kerana tahu mereka keutamaan menulis. Ya, andai kata mereka tidak tahu keutamaan menulis, pasti mereka tak akan menulis. Kenapa? Sukar sangat pada zaman tu. Mereka menulis bukan 1-2 muka surat, 10 muka surat, 100 muka surat. Mereka menuliskan kitab berjilid-jilid yang begitu banyak. Padahal mereka berada pada zaman yang serba tak canggih lagi. Tetapi mereka berusaha melakukan itu semua kerana mereka tahu keutamaan menulis. Maka salah satu nasihat bagi kita, ya, daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, menulislah. Ada satu ungkapan yang agak ekstrim sikit.
ya, yang disebut oleh setengah guru-guru kita, ya. Kata mereka, menulislah supaya orang yang datang kemudian tahu bahawa engkau pernah hidup. Ungkapan ini nampak macam ekstrem sikit, tapi kalau kita renung betul, andai kata ulama-ulama zaman dulu tak menulis, mungkin hari ini nama mereka tidak dikenali. Sebenarnya zaman dulu, yang sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Imam Syafi'i, sezaman dengan Imam Abu Hanifah, ya, sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, ramai ulama-ulama yang hebat-hebat. Bukan mereka sahaja, ramai ulama yang hebat-hebat sejak daripada zaman dulu. Tetapi nama mereka hari ini tidak dikenali. Kenapa? Salah satu sebabnya, tulisan mereka tak sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Apakah dahulu mereka menulis, tapi kemudian manuskrip itu hilang tak sampai ke kita, ataupun mereka tidak menulis sehingga kan kita tak ada menjumpai karya mereka. Ulama-ulama seperti tadi Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad Ibn Hanbal, Abu Hanifah, kerana mereka menulis. Salah satu sebab selain memang keilmuan mereka yang luar biasa, kerana mereka menulis. Sehingga kan ke hari ini nama mereka terus eksis, disebut orang tiap-tiap hari, ya. Baik, so dekat sini Allah Ta'ala bersumpah, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan dengan pena tersebut, ya. Macam-macam sekarang ni kita banyak platform untuk menulis kebaikan-kebaikan. Kalau kita tak mampu menulis dalam jadi buku, kita boleh menulis dekat platform media sosial. Ada website, ada blog, ada ada media sosial yang lain, ada Facebook, ya, ada Facebook, ada Instagram, ya, ada WhatsApp. Masih banyak. Tulis saja perkara-perkara yang baik dekat situ. Moga-moga itu jadi manfaat kepada orang lain. Disebutkan dekat sini al-qalam, pena. Dia tak mesti pena yang macam zaman dulu tu, ya. Tapi boleh kita terjemah dengan sesuai dengan keadaan yang moden sekarang yang digunakan untuk menulis. Ya, komputer kita itu masuk boleh dikatakan al-qalam. Handphone kita boleh dikatakan sebagai al-qalam. Kenapa? Kerana boleh kita jadikan sebagai alat untuk menulis. Ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ni. Apabila Allah Ta'ala bersumpah, ya, maka ada perkara yang penting yang hendak Allah Ta'ala sampaikan. Apa dia? Kata Allah Ta'ala, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad, dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, bukanlah orang gila sebagaimana dituduhkan kaum musyrik. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang musyrik, terutama tokoh-tokoh mereka seperti Walid bin Mughirah, Abu Jahal, itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Ya. Mereka mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Sehingga kan dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Kata mereka, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar orang yang gila. Maka Allah Ta'ala membantah itu, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
Ya, kata Allah Ta'ala, engkau wahai Muhammad, dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, bukanlah engkau seorang yang gila. Kerana Allah Ta'ala kurniakan kepada engkau nikmat, iaitulah risalah yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, engkau bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang mereka tuduhkan, sebagaimana tohmahan-tohmahan yang mereka sebut kepada engkau bukan seorang yang gila. Dan Masya Allah, ini salah satu bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ketika mana perasaan Nabi disakiti, Allah Ta'ala yang langsung membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan Masya Allah, sebelum Allah Ta'ala mendatangkan jawapan ini ataupun bantahan ini kepada mereka orang-orang musyrik, Allah tadi awali dengan sumpah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah menyatakan dengan tegas dan keras bahawa apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW, bahawa baginda alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang gila, itu adalah satu tuduhan yang tidak berasas dan satu tuduhan yang amat keji kepada Rasulullah SAW. So, dekat sini Allah Ta'ala nafikan gila daripada Nabi SAW. Kalau dinafikan gila daripada Nabi, so apa yang sabit? Yang sabit adalah Nabi seorang yang bijaksana, Nabi seorang yang cerdik, Nabi seorang yang fatanah, sebagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan daripada sini kita belajar, ya, bahawa kadang-kadang ada sahaja orang-orang yang membuat tohmahan-tohmahan keji kepada kita apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan ingat ketika mana kita melakukan kebaikan, menjalankan agama Allah Ta'ala ni, orang akan puji kita. Belum tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan akhlak terbaik, baginda dituduh sebagai orang gila. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali mempunyai kedudukan yang tinggi, akhlak yang baik juga, dan mereka sentiasa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dituduh sebagai orang-orang bodoh. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Para sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh. Maka kita perlu ambil ibrah daripada sini bahawa kita tidak akan pernah luput daripada tohmahan-tohmahan manusia, tuduhan-tuduhan keji manusia. Walau sekalipun kita melakukan amal-amal kebaikan, mesti ada orang-orang yang benci, orang-orang yang tak suka dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus, ya. Baik, ini nikmat yang berikutnya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tadi pertama, Allah Ta'ala menafikan tohmahan keji yang mereka buat kepada Nabi SAW, iaitulah mereka mengatakan Nabi seorang yang gila. So Allah Ta'ala bantah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah seorang yang gila wahai Muhammad kerana mendapat nikmat daripada Tuhanmu. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan wa inna laka la ajran ghayra mamnun, ya, dan sesungguhnya bagi wahai Muhammad la thawaban, ada pahala, ghairu mamnun. Ghairu mamnun artinya ghairu manqus wala maqtu',
ganjaran yang tidak berkurang dan tidak pernah terputus. Kenapa? Apa amalan yang dilakukan Nabi SAW? Kerana Nabi SAW telah menanggung pelbagai duka cita dalam menyampaikan dakwah yang diamanahkan Allah Ta'ala kepada baginda alaihi salatu wassalam. So, perjuangan dakwah Nabi SAW tu yang begitu berat, yang begitu dahsyat. Seperti tadi menghadapi tuduhan-tuduhan keji, dikatakan orang gila, dan masih banyak tuduhan-tuduhan yang keji yang lain yang dialamatkan kepada Nabi SAW. Itu menyebabkan baginda alaihi salatu wassalam mendapatkan ganjaran yang tidak pernah berkurang dan putus daripada Allah Ta'ala. Sentiasa mengalir pahala kepada Nabi SAW hatta ke hari ini. Walaupun Nabi SAW telah meninggal dunia, tetapi Nabi SAW sentiasa mendapat pahala setiap saat atas perjuangan baginda alaihi salatu wassalam. Oh, kenapa begitu? Kerana gini, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa-siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, kemudian orang mengamalkannya, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kita tahu yang hak dengan yang batil kerana siapa? Kerana Rasulullah SAW. Kita tahu mana yang halal dan mana yang haram kerana siapa? Kerana Rasulullah SAW. Kita tahu amal ibadat yang penting untuk kita lakukan kerana siapa? Kerana Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana cara beribadat kerana siapa? Kerana Rasulullah SAW. So, setiap ibadat yang kita lakukan umat Islam ni, dari seluruh umat Islam yang wallahualam tak tahu berapa jumlah sebenar, maka Nabi SAW akan dapat pahala yang tidak pernah berkurang dan tidak pernah putus, sesuai dengan apa yang kita dapat. Andai kata kita dapat 1000, Nabi dapat 1000. Bayangkan, kalau sembahyang seluruh umat Islam, katalah sekian bilion jumlah umat Islam, katalah misalkan 2 bilion, kita anggap saja ya. Katalah misalkan 2 bilion jumlah umat Islam sembahyang pada waktu satu solat, maka Nabi mendapat ganjaran solat orang yang berjumlah 2 bilion tadi. Kenapa? Kerana kita semua ini dapat sembahyang kerana siapa yang ajar? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Maka daripada sini kita belajar, kalau ingin kita terus mengalir pahala kepada kita, maka ajarkan ilmu yang baik kepada orang. Ajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang. Boleh kita ajarkan melalui ucapan kita, ataupun boleh kita ajarkan melalui tulisan-tulisan kita. Ya. Yang paling penting tu ajarkan kebaikan. Oh, Ustaz, saya tak boleh dah menulis, tak boleh mengajar. Apa susah nak mengajar? Mengajar tu tak mesti duduk di mimbar-mimbar, tak mesti duduk di dalam kelas-kelas. Ajar orang dengan cara-cara yang simple. Sampaikan kebaikan kepada orang dengan cara-cara yang simple. Hatta mungkin dia tak sedar kita sedang mengajar dia. Ya, sampaikan kebaikan-kebaikan pada orang. Apabila orang amalkan, maka kita dapat pahala. Itulah sebabnya kalau kita ada ilmu, share pada orang, berkongsi pada orang. So, apabila mereka amalkan, kita dapat pahala. Ya. Hatta apabila kita meninggal sekalipun, kalau ada anak-anak murid kita yang kita ajar, dan mereka mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita akan dapat ganjaran. Masya Allah. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Ya, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala memuji baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita alaihi salatu wasalam la'ala khuluqin 'adzim, berada
pada akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan akhlak yang sangat agung, ya. Apa antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah kelembutan Nabi, pemalu Nabi SAW, sehingga kan dalam satu riwayat dikatakan Nabi itu lebih pemalu daripada anak gadis, ya. Kathratul ibad, Nabi banyak beribadat. Was-sabr was-syukur, Nabi seorang yang sangat penyabar dan bersyukur. Wat-tawadu' waz-zuhud, Nabi seorang yang amat tawadu' dan zuhud. War-rahmah was-syafaqah, Nabi adalah seorang yang sangat penyayang, ya. Wa husnul ma'asyirah wal adab, dan Nabi berinteraksi dengan orang dengan cara yang baik dan adab yang baik. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak terpuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita temukan melalui sirah nabawiyah ataupun melalui hadis-hadis Nabi SAW ataupun persaksian daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW tentang ketinggian dan keagungan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi adalah seorang yang memiliki akhlak yang sangat agung, ya. Akhlak yang sangat-sangat tinggi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji baginda alaihi salatu wasallam dengan pujian yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung, ya. Ini satu kedudukan yang tinggi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Dan Masya Allah, kalau kita teliti ayat Allah Ta'ala ni, Nabi Allah Ta'ala memuji baginda alaihi salatu wassalam bukan kerana hartanya, bukan kerana keluarganya, bukan kerana kecerdikannya, bukan kerana garis keturunannya. Wa innama athna alaihi Allahu bisababi khuluqihi, tetapi Allah Ta'ala memuji baginda alaihi salatu wassalam dengan akhlaknya. Faqimatuka inda rabbika bihasbi akhlaqika, maka nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan akhlak kita. Tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita nak mulia di sisi Allah Ta'ala, maka baiki akhlak kita. Baiki akhlak kita. Harta kita, kedudukan kita, keluarga kita, garis turunan kita bukan menjadi satu penentu sebab kita mulia di sisi Allah. Hatta baginda alaihi salatu wassalam, yang Allah Ta'ala puji ialah akhlak baginda, bukan kekacakan baginda, bukan harta baginda, bukan garis turunan baginda alaihi salatu wassalam, tetapi akhlaknya. Maka ini yang paling penting bagi kita, akhlak, ya. Sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, suatu ketika ada seseorang, ya, yang bernama Sa'ad bin Hisham. Ia datang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu ya ummul mu'minin, lalu dia berkata, wahai ummul mu'minin, sebutan kepada isteri-isteri baginda alaihi salatu wasalam, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong khabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu tu. Qalat, maka Aisyah kata, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Maka akhlak yang mulia, akhlak yang agung tu adalah akhlak terhadap Al-Quran, ya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sesuai dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu bagi Nabi bukan sekadar kitab bacaan, bukan sekadar sumber pengetahuan,
tetapi ia adalah kitab yang diamalkan dalam kehidupan. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan sekadar membaca, bukan sekadar kita ikut kelas tafsir, tadabbur, kita tahu makna ayat, tetapi mesti mengamalkan. Mesti mengamalkan. Mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan ketika mana kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka saat itulah kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu riwayat dikatakan, tidak ada yang paling berat di mizan nanti pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Maka mari kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala sebagai contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala kepada kita untuk jadi contoh yang kita mesti ikuti. Kenapa? Kerana Nabi itu menampakkan, menunjukkan kepada kita akhlak yang sangat mulia. Ya, sebagai gambaran Al-Quran dalam bentuk nyata amal perbuatan. Itu Rasulullah SAW. Ucapan Nabi, tutur kata Nabi, pandangan mata Nabi, pendengaran telinga Nabi, gerak-gerik Nabi, ibadat Nabi, sifat Nabi, isi hati Nabi SAW. Itu semua adalah gambaran Al-Quran dalam bentuk nyata amal perbuatan. Maka oleh kerana itu kita juga penting berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan kita akhlak yang baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khuluq. Ya Allah, kami pohon kepadamu, kurniakanlah kami akhlak yang baik ya Allah. Ya, baik akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan saudara mara, akhlak dengan jiran, akhlak dengan sahabat-sahabat, akhlak dengan sesama manusia. Maka akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tu disegani oleh kawan dan lawan. Begitulah tinggi akhlak baginda alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sampai mengatakan begini, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama ni seluruhnya adalah akhlak. Faman faqada fil khuluqi faqad faqada fid din. Siapa yang luput daripada dia akhlak, maka sebenarnya dia telah luput agama. Siapa yang tidak berakhlak, sebenarnya dia tidak beragama. Walaupun mungkin dia banyak tahu tentang agama, hafal mungkin beberapa ayat daripada Quran, tetapi akhlak tak ada, maka sebenarnya agama dia tak ada. Maka agama ini bukan sekadar dilihat berapa banyak ayat yang dihafal, berapa luas pengetahuan dia, tetapi dilihat bagaimana akhlak dia. Kerana begitulah Nabi SAW menunjukkan diri baginda sebagai seorang yang beragama dan pembawa agama. Maka agama seseorang bukan dilihat, bukan sekadar dilihat berapa banyak pengetahuan dia, berapa luas pengetahuan dia tentang agama ni, tetapi yang dilihat ialah akhlak dia. Maka mungkin saja ada orang yang banyak pengetahuan dia tetapi tidak berakhlak, dan ada orang tidaklah begitu banyak pengetahuan dia tetapi berakhlak. Mana yang lebih beragama? Orang yang banyak pengetahuan tidak berakhlak atau orang sedikit pengetahuan tapi berakhlak? Maka orang sedikit pengetahuan lebih berakhlak itu lebih beragama berbanding orang yang banyak pengetahuan tapi akhlak tak ada. Ya, maka agama ini bukan sekadar agama pengetahuan kita tentang hukum hakamnya, tetapi ini adalah agama yang mesti kita terapkan dalam bentuk amal perbuatan kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat kita cukupkan sampai ayat 4 saja dahulu. So, saya nak simpulkan sikit bahawa ayat yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan pena dan apa yang mereka tulis dengan pena.
Ini menunjukkan betapa mulianya pena dan betapa mulianya menulis. Kenapa? Kerana sangat banyak manfaat yang didapat daripada menulis, seperti terjaganya ilmu pengetahuan, ya, kisah-kisah, pengajaran-pengajaran, ya, dapat kita menentukan yang hak dan yang batil. Maka oleh kerana itu, pengamalan yang penting bagi kita dari ayat pertama ni, kalau boleh menulislah, ya. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau bukanlah seorang yang gila wahai Muhammad kerana sebab mendapat nikmat daripada Tuhanmu. Maka baginda alaihi salatu wasallam bukan seorang yang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Dan ini satu pembelaan daripada Allah Ta'ala kepada baginda yang menunjukkan ketinggian baginda SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu pengajaran juga bagi kita daripada ayat ni, ya, jangan kita merasa bahawa kita akan selamat daripada ucapan-ucapan jahat manusia walaupun kita sudah berbuat baik. Nabi SAW manusia terbaik tetapi masih selalu mendapatkan tuhmahan, ya, kata-kata keji daripada orang lain. Ayat 3, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Rasulullah SAW mendapat ganjaran yang tidak terputus-putus sampailah hari kiamat. Kenapa? Kerana perjuangan dakwah yang telah diemban Nabi SAW itu satu tugasan yang amat berat. Di sisi lain, kerana kita dapat melakukan amal-amal kebaikan pada hari ini, kerana jasa Nabi SAW mengajar kita. Dan konsep dalam Islam, siapa-siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkannya, maka yang menunjukkan tadi akan selalu mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan itu dapat pahala. Maka kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan kerana Nabi SAW yang ajar pada kita. So, oleh kerana itu, kalau kita nak mendapatkan pahala yang mengalir juga, hatta mungkin selepas kita meninggal, sampaikanlah kebaikan-kebaikan pada orang, ajarkan kebaikan-kebaikan pada orang. Moga-moga mereka amalkan dan kita mendapatkan ganjaran daripada itu hatta kita sudah berada di bawah tanah. Kemudian ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung. Maka Rasulullah SAW itu adalah pemilik akhlak teragung yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, Nabi dipuji bukan kerana handsome, bukan kerana harta, bukan kerana keluarga, bukan kerana keturunan, bukan kerana bangsa, tetapi kerana akhlak. Maka nilai kita di sisi Allah ditentukan oleh akhlak kita. Ditentukan oleh akhlak kita, bukan ditentukan yang lain-lain. Maka mari kita berusaha sedaya supaya kita mampu untuk menjadikan akhlak kita akhlak yang sangat baik sesuai dengan panduan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pada masa yang sama, jangan lupa sentiasa berdoa pohon pada Allah supaya Allah kurniakan kita husnul khuluq, akhlak yang baik. Sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini, yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.